Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak alhamdulillah summa alhamdulillah, pada petang ini 4 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2020, sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka yang mengikuti majlis ilmu ini akan menerima rahmah dan barakah yang dibawa oleh para malaikat turun dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan kepada mereka ketenangan, sakinah, ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita teruskan kupasan kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30, ayat berkaitan dengan ayat-ayat pertama hingga ayat ke-8 surah Al-Alaq, di mana kita sampai kepada bahagian yang akhir dalam kupasan ayat-ayat 1 hingga 8 surah Al-Alaq ini, iaitu pedoman hidup dan hukum hakam. Dalam kitab ini pada muka surat 313, insya-Allah. Beberapa petunjuk dan ayat dari ayat-ayat tersebut, ayat pertama yang ayat 8 surah Al-Alaq, antaranya ialah pertama, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan makhluk, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq. Ayat ini juga mengingatkan tentang asal kejadian manusia dari alaq, iaitu seketul darah yang beku, lembut dan tidak keras. Ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini adalah antara ayat pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan antara nikmat yang paling awal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan jelas di sini ayat pertama hingga ayat 5, yang ayat-ayat awal, ayat-ayat yang terawal yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Gua Hira pada malam 17 Ramadan tahun
gajah, waktu Nabi SAW berusia 40 tahun. Jadi ayat-ayat ini menyentuh tentang pentingnya kita melihat kepada Allah SWT sebagai pencipta kita. Apa saja perbuatan yang kita buat, khususnya yang disebut dalam ayat-ayat 1 dan ayat 5 ni, iaitu membaca adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yakni apa saja yang kita buat biarlah disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makan nak sebut nama Allah, minum sebut nama Allah, apa saja perbuatan kita sebut dengan nama Allah, maka di sana ada keberkatan, ada keberkatan. Malah Nabi SAW menyatakan kullu ma lam yabda bi bismillah fahuwa atau kama qala Rasulullah. Setiap satu perbuatan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputuslah keberkatannya. Mana tidak ada keberkatan di situ. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, kita mulalah bismillahirrahmanirrahim. Nak semayang, bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Nak zikir, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum dan nak segala-galanya, bismillahirrahmanirrahim. Hatta tidak mungkin tak keterlaluan kalau dikatakan nak berjima pun mulalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang tak patut nak mula bismillah, nak buang air, tu tak payahlah bismillah. Nak kencing, nak berak pula bismillahirrahmanirrahim, itu tak kena, sebab kita berada dalam tandas, maka adabnya tak bagus, tak boleh, segi adabnya tidak cantik. Wallahu a'lam. Yang kedua, Allah SWT memerintahkan Rasulnya supaya membaca Al-Quran dengan menyebut nama Tuhannya yang telah menciptakan dan Tuhan yang telah mengajar manusia dalam perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi bacalah Al-Quran dengan, maksud kedua Iqra' di sini ialah membaca dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita baca Quran ni mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau tidak dalam tilawah Al-Quran, peserta tilawah, bila nak mula bacaan dimulakan dengan a'udzubillah dan bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillah minasyaitanirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana Tuhanlah, Allah SWT lah yang mencipta kita semua, dan Allah SWT yang mengajar kita tentang perkara yang kita tidak tahu. Daripada kita tak tahu jadi tahu. Yang ketiga, Allah SWT juga memerintah supaya baginda SAW belajar membaca dan menulis, kerana kedua-duanya adalah alat untuk mengenal ilmu-ilmu agama dan wahyu. Penulisan mengekalkan ilmu agama itu disebarkan di kalangan manusia. Ia adalah asas untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan tamadun manusia. Baik, itulah kalau kita lihat negara-negara maju, tuan-tuan, kadar literasi ataupun kadar celik huruf itu sangat tinggi, mencecah hampir 100%. Kenapa? Kerana ini menunjukkan pentingan membaca dan menulis. Maka Allah SWT perintahkan Nabi belajar membaca dan menulis. Kerana membaca menulis ini adalah kunci untuk mengenal ilmu-ilmu, termasuklah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu wahyu, ilmu-ilmu duniawi. Maka orang yang membaca, tahu membaca dan tahu menulis, boleh mempelajari segala ilmu yang nak dipelajari, untuk membina dirinya, seterusnya membina tamadun manusia, memajukan ilmu pengetahuan, membina tamadun manusia. Itu dia, tuan-tuan. Sebab itulah Islam, apabila kita mengikuti saranan membaca dan menulis ini, kita lihat satu masa dahulu Islam membina satu tamadun yang sangat hebat. Rata-rata umat Islam pada waktu itu semuanya tahu membaca dan menulis. Tapi sedih bila kita meninggalkan kepentingan baca dan menulis, maka kita lihat umat Islam dah yang paling ramai buta huruf. Ini sangat-sangat sedih kita lihat. Kemudian yang keempat, di antara tanda kemurahan hati dan kurnia Allah SWT kepada manusia ialah Allah SWT mengajar manusia ilmu yang belum dipelajarinya. Dengan demikian ia berpindah dari kejahilian kepada cahaya ilmu. Allah SWT juga memuliakan manusia dengan ilmu. Justru itu Nabi Adam AS yang berilmu punya kelebihan dan keistimewaan berbanding para malaikat. Ilmu itu pula tercerna dalam pemikiran. Ia boleh berpindah melalui lidah atau melalui penulisan. Tuan-tuan,
Sebab itulah ya, Allah SWT nak tunjukkan kepada para malaikat